Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin wad dunya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bersama pada petang ini dalam siri-siri program kita berbincang, berkongsi maklumat berkenaan dengan mendirikan salat. Mari kita mendirikan salat cara sebagaimana yang ditunjuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi pada membincangkan soal rukun yang ketiga dalam salat, yakni berdiri betul di dalam salat. Semalam kita ada baca satu hadis Nabi SAW yang menyebut bahawa salat ini atau apa sahaja bentuk ibadat kita laksanakan, kita dirikan berdasarkan kepada kemampuan yang ada pada kita. Iaitu qala Nabi SAW, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kata Nabi SAW, idza amartukum bi amrin, apabila aku memerintah kamu dengan satu perintah, fa'tu minhu, maka hendaklah kamu kerjakan daripadanya mastata'tum, sekadar ataupun mengikut kepada kemampuan yang ada pada kita. Berdasarkan kepada hadis ini, yakni apabila seseorang itu mampu untuk melakukan sebagaimana yang diperintah, maka wajib atas dia melaksanakan sebagaimana yang diperintah dengan tidak mengurangkannya atau dengan tidak melebihkannya, sebagaimana yang diperintah, sebagaimana yang ditunjuki atau yang dicontohi. Maka itulah cara kita, itulah perbuatan kita. Manakala apabila kemampuan itu tidak berlaku, yakni boleh jadi tidak mampu, boleh jadi sakit, boleh jadi ada kemudaratan dan sebagainya, maka kewajipan itu gugur kepada seseorang sehingga dia boleh mengerjakan ibadat tadi sekadar mana yang termampu bagi dia. Maka begitu juga hari ini kita masih lagi membicarakan soal berdiri. Iaitu sekiranya seseorang itu mampu untuk berdiri, maka dia wajib berdiri. Tapi apabila seseorang itu ada penguzuran di situ, tidak mampu untuk berdiri tegak kerana uzur sakit, uzur tua dan sebagainya, maka di situ ada keringanan, ada rukhsah yang diberikan oleh syarak asal dia dapat mendirikan salat walaupun dengan keadaan yang tidak menepati kerana adanya keuzuran di situ. Ini berdasarkan kepada kaedah al-masyaqqah tajlibut taisir. Apabila ada kesusahan, maka kesusahan itu akan memberi ruang, membuka jalan kepada kemudahan. Apabila ada masyaqqah, ada kesusahan, tajlibut taisir, membuka jalan kepada jalan kemudahan. Gitu kan? Okey, pada petang ini kita akan tengok sedikit perbahasan berkenaan dengan masalah berdiri ini. Perkata pengarang kita, sekiranya seseorang itu tidak mampu untuk rukuk dan sujud dengan menundukkan belakangnya. Yang sekiranya seorang itu tidak mampu untuk melakukan salat dia, iaitu tak mampu untuk rukuk, tak mampu untuk sujud. Yang kalau rukuk tak sempurna tunduk dia, tak sempurna rukuk dia, maka macam mana dia nak buat? Yang dia nak rukuk tak boleh, nak sujud tak boleh kerana sakit, uzur. Kata pengarang kita, sekiranya tidak mampu, ia boleh menggunakan isyarat kepala ataupun tengkuk dia. Yang dengan cara dia menundukkan tengkuk dan kepalanya bagi perbuatan-perbuatan rukuk yang tidak mampu dikerjakan dengan cara yang tepat, dan sujud sebagaimana yang tepat. Maka memada dengan dia menggerakkan kepala tanda dia rukuk, dan dia menggerakkan kepala sekali lagi tanda dia sedang sujud. Ini suatu keringanan yang diberi dalam agama apabila gugur kemampuan seseorang untuk melakukan sebagaimana yang diperintah dan yang ditunjuki oleh Nabi SAW. Okey, itu pertama. Yang kedua, sekiranya dia mampu rukuk ni mampu, tapi tidak mampu untuk sujud pula, maka macam mana yang perlu dibuat oleh orang tersebut? Maka caranya ialah dia hendaklah rukuk 2 kali. Rukuk yang pertama adalah untuk perbuatan rukuk, manakala rukuk yang kedua untuk ganti bagi sujud yang tak mampu dia turun untuk sujud.
Ini masalah sekiranya seorang itu boleh rukuk, tapi yang tak boleh ni turun sujud. Boleh jadi ada penguzuran, sakit, memudaratkan, menghilang kekhusyukan apabila dia turun kerana disebabkan oleh uzur. Maka memadai ganti bagi sujud dia tadi dengan dia melakukan pada tempat rukuk. Ini rukuk kali pertama untuk rukuk yang sebenarnya, kemudian i'tidal, kemudian dia sepatutnya turun untuk sujud tapi kerana tidak mampu, maka turun dalam keadaan rukuk itu sebagai ganti kepada sujud, dan bangkit dalam keadaan i'tidal itu sebagai duduk di antara dua sujud, dan rukuk sekali lagi sebagai rukuk yang kedua. Maka ganti kepada sujud tak mampu tadi hanya dengan menggantikan rukuk. Cuma sekiranya dia mampu untuk rukuk lebih sedikit daripada keadaan yang patut, maka ketika mana dia sujud, untuk membezakan di antara rukuk dan sujud, maka tempat pada sujud tadi dia kena bongkok lebih sedikit daripada tempat orang yang sedang rukuk. Jadi kalau dia rukuk begini, ni perbuatan rukuk. Maka bila dia sujud, lebihkan sikit, turunkan sikit bagi membezakan di antara rukuk dan sujud. Okey, kata pengarang kita lagi. Sesiapa yang hanya mampu berdiri dan hanya mampu berbaring. Jadi berdiri dia boleh, baring boleh. Maka dalam situasi ini dia kena pilih untuk berdirilah. Baring tak boleh kerana dia boleh berdiri. Cuma yang dia tak mampu ialah tidak mampu untuk duduk. Duduk bawah tak boleh. Dia berdiri boleh, baring boleh, yang tak boleh duduk. Maka hendaklah dia berdiri sepanjang salat dia menggantikan duduk. Menggantikan duduk. Jadi dalam semua perbuatan ni, kalau nak turun bawah tak boleh, tapi dia rukuk boleh. Tapi nak turun bawah tak boleh. Maka semua perbuatan yang dibuat tadi dalam keadaan berdiri. Contoh, rukuk seperti mana biasa, sujud ganti dia pada tempat rukuk, tapi untuk perbuatan duduk antara dua sujud, untuk perbuatan membaca tahiyat awal, untuk perbuatan membaca tahiyat akhir, ini semua dilakukan dalam keadaan berdiri seperti mana berdirinya seseorang ketika i'tidal. Itu maksudnya. Apabila isu dia tak boleh nak solat turun, jadi sujud tak boleh turun, boleh jadi sakit, mudarat dan sebagainya, maka segala perbuatan untuk duduk digantikan dalam keadaan berdiri. Okey. Kemudian sekiranya seseorang tidak mampu berdiri, jadi tak boleh duduk, dia tak boleh berdiri pula, maka dia boleh salat duduk. Sepanjang-panjang boleh salat duduk. Kalau dia jenis memang tak boleh berdiri, apabila dia berjalan perlu dia apa. Jadi kalau nak salat tak boleh berdiri. Kalau berdiri jatuh, tumbang, sakit dan sebagainya. Maka sekiranya seseorang tidak mampu berdiri, maka dia boleh salat dalam keadaan duduk berdasarkan hadis yang pernah kita baca tempoh hari, dan kerana ijma' ulama telah sepakat akan perkara ini. Yakni seseorang tadi dia boleh duduk mengikut cara yang dia boleh, yang dia mampu dan yang ringan bagi dia, berdasarkan kerana hadis yang lalu adalah bersifat umum. Jadi bagaimana duduk pun tidak mengapa. Haruslah duduk bagaimanapun. Pahala orang yang salat duduk kerana tak mampu berdiri tidak kurang pahalanya berbanding dengan orang yang salat berdiri. Kerana dia uzur, tak berdiri tadi uzur, bukan kerana kemalasan. Kerana kemalasan memang tidak sah salat fardu. Tapi kalau solat sunat, boleh salat duduk dalam keadaan walaupun kita sihat. Maka pahala separuh daripada orang yang salat berdiri. Manakala bagi orang yang memang tidak mampu untuk berdiri, dia salat dalam keadaan duduk, maka mengikut kepada syarat kita, pahala dia tidak berkurang sedikit pun dengan orang salat berdiri. Kerana dia memilih jalan untuk duduk bukan kerana hawa, tapi kerana tidak mampu untuk berdiri, maka inilah pilihan yang diberi di dalam syarat. Boleh. Dan pahala tidak kurang walaupun sedikit. Berkata Al-Imam Ar-Rafi'i, bukanlah yang kami maksudkan tidak berupaya itu terbatas kerana tidak upaya untuk sujud. Tetapi ianya juga merangkumi tidak boleh berdiri kerana takut ditimpa kebinasaan. Jadi boleh jadi kerana gempa, jadi tak boleh nak berdiri. Boleh solat tak duduk? Boleh.
ataupun dengan sebab tenggelam. Jadi kerana boleh jadi bumi ada masalah gempa bumi sehingga hampir menenggelamkan. Dan kita kalau solat berdiri itu beradalah kerana ketakutan yang amat sangat, maka boleh juga kita duduk. Ada dengan sebab berdiri bertambah sakit. Dengan sebab berdiri ditimpa rasa kepayahan sehingga menghilangkan kekhusyukan. Atau berdiri kerana apabila berdiri pening kepala. Contoh sebagaimana dalam kapal terbang dan sebagainya. Maka semua situasi yang sebegini apabila berlaku, maka seseorang itu bolehlah gantikan salat dia dalam keadaan duduk. Ini tak perlu dia salat berdiri, duduk. Dan ini yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Ar-Rawdah dan juga Majmu'. Kenapa perkara ini diberi kelonggaran? Kerana apabila dia salat dalam keadaan begitu dan berlaku apa yang dia tidak ingini, menyebabkan kekhusyukan dalam salat tadi terganggu oleh kesusahan tadi. Maka sebab itu Islam atau syarak memberikan sedikit keringanan atas perkara ini yang dalam bab salat tadi, yang dia tidak perlu berdiri apabila menghadapi situasi-situasi yang sebegitu. Okey? Dan akhir sekali apabila kita salat dalam keadaan duduk, maka cara manakah yang paling afdal untuk kita pilih ketika mana duduk? Disebut oleh pengarang kita cara yang paling afdal ialah cara duduk iftirash. Cara duduk iftirash. Duduk iftirash ini iaitu seperti mana duduk kita dalam tahiyat awal, yang kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan, manakala kaki kanan ditegakkan dan juga tidak silap, kaki kiri berada di bawah punggung, tumit kaki kiri berada di bawah punggung kiri, manakala kaki kanan tumitnya ditegakkan. Ini namanya duduk iftirash. Maka seseorang yang mana dia bersalat untuk bacaan Fatihah dia, perbuatan-perbuatan yang sebegitu yang sepatutnya dilakukan kadang-kadang qiyam tapi diganti kadang-kadang duduk, maka ketika mana duduk, cara duduk yang paling afdal mengikut Al-Imam Asy-Syarbini dalam kitab dia Mughni Al-Muhtaj, ini dengan cara dia duduk iftirash. Duduk iftirash ni iaitu punggung kiri berada di atas tumit kaki sebelah kiri, manakala kaki kanan ditegakkan bahagian tumit dia dan ibu jari dilipatkan menghadap ke arah kiblat. Maka inilah cara duduk iftirash dan dia adalah merupakan cara yang aula daripada mana-mana cara duduk. Okey, insya-Allah taala kita berhenti di situ dulu. Insya-Allah besok kita akan lihat bagaimana cara kita mengerjakan salat dalam keadaan uzur. Jadi salat dalam keadaan mengiring, salat dalam keadaan melentang dan sebagainya. Okey, kita berhenti di situ dulu. Tangguh dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.